Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Boleh dengar, eh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Boleh khabar? dengar? Alhamdulillah, sihat. Thanks, Prof. Thanks for the invitation. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Dalam seminit dua lagi kita akan memulakan. Okey. Assalamualaikum, Prof. Mat. Apa khabar? Baik, sihat. Apa-apa, Prof? Alhamdulillah, teman sejiran bersolat isyak ni. Prof Aim sihat? Alhamdulillah, sihat, Prof. Terima kasih for joining. Musim hujan sekarang tak tentu, eh. Itulah. Itulah. Sekejap Tapi pagi, hujan sekejap start. lepas Zuhur, sekejap lepas Maghrib. Itulah dia. Boleh kita mula? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Profesor Dr. Hilman Abdullah, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Utara Malaysia, juga menjalankan fungsi sebagai Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia UUM. Saya Nurul Hilal Mu'dahlan. Pada malam ini saya memulakan bicara di dalam sesi bicara cendekiawan MAC 2021. Jadi MAC ini adalah satu short name kepada Kongres Persatuan Akademik Malaysia. Jadi cita-cita MAC inilah untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, berbincang-bincang dan bertukar-tukar idea bagi pembangunan dan kebajikan pendidikan tinggi negara dan pensyarah di dalam IPTA khususnya. Jadi pada malam ini alhamdulillah kita telah menjemput seorang ahli akademik yang telah sekian lama berkecimpung dalam pentadbiran dan pengurusan universiti di dalam melaksanakan strategik planning, perancangan strategik universiti khususnya universiti awam dalam membantu universiti mencapai KPI dan juga membantu universiti bagi memastikan universiti itu mencapai satu tahap yang tercemerlang, terhebat sebaik mungkin, habis to endless potential, sehingga habis baik, khususnya dalam QS University World Ranking, Times Higher Education World University Ranking dan sebagainya, termasuk di Malaysia ni MIRA dan setara sebelum ini. Jadi pengalaman-pengalaman ini amat penting kerana kita ni merupakan suatu negara membangun dan universiti-universiti awam ini merupakan tiang seri di dalam pembangunan dan juga tamadun negara bangsa. Tokoh-tokoh pemikir, idealisme dan juga buah-buah fikiran yang hebat-hebat perlu kita cipta bagi membentuk masa depan yang gemilang dan cemerlang di Malaysia ini. Jadi pengalaman saya ini adalah mengenai khususnya QS World Ranking ataupun pada tajuk pada hari ini adalah untuk melahir universiti awam tersohor dan ternama dunia perspektif Malaysia. Ini saya bila melihat khususnya contohlah Prof QS ranking. Dulu sebelum tak ada QS ranking ni saya tengok UUM ni dekat mana kedudukannya? Mungkin 50,000 ke ataupun 10,000 je kedudukan. Bila saya tengok UUM ada 500 terbaik dunia di bawah QS World Ranking. Bila saya tengok boleh tahan juga UUM ni. Kan? Contohlah pengalaman peribadi saya. Sebelum ni dan kedudukan UUM ni 500
kedudukan 500 atau 500 lebih dalam QS World Ranking ni, kadang-kadang tu tengok tu ada kalanya lebih baik daripada universiti-universiti di UK dan US. Bila kita tengok saya silap dalam web tu, bagus juga UM. Itu adalah satu kebaikan QS Ranking. Apa yang saya dapat, ini pengalaman peribadi Ya. adalah bila universiti kita ini lebih baik daripada universiti contoh di US atau UK, ini memberi kita satu motivasi dan tekad untuk cemerlang dan bekerja. Itu salah satu, ni pengalaman peribadi. Apabila kita pergi international conference, apabila kita pergi international conference atau seminar antarabangsa, kita dengan bangganya kita bilang, I'm from UUM, Universiti Utara Malaysia. Top 500. Mereka ni sentiasa mengetahui perkembangan QS World Ranking dan standard universiti tertentu tu. Jadi itu juga merupakan satu berita baik dan satu kegembiraan lah. Ini pengalaman peribadi saya sendiri kan. Jadi Prof, pada malam ini saya amat berterima kasih kerana Profesor Prof Haim Hilman Abdullah bersetuju untuk menjadi pembicara pada malam ini. Jadi tanpa saya melengahkan waktu, saya menjemput Prof untuk berkongsi mengenai tajuk ini, iaitu melahir Universiti Awam Toshor dan Ternama Dunia Perspektif Malaysia. Kita buat secara santai. Yang penting seri idea dan juga buah fikiran kita itu, Prof. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Prof. Dr. Hilal, sahabat saya, rakan-rakan yang dapat bersama pada malam ini dalam satu sesi santai kita tapi serius dalam usaha untuk melihat hala tuju dan peranan universiti-universiti awam dan universiti yang ada di Malaysia khususnya. Sebelum saya teruskan, syukur kita kepada Allah SWT dengan izin Allah dapat kita bersama dalam sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat sahabat-sahabat semua. Prof, seperti yang Prof nyatakan bahawa kita sebenarnya adalah satu kelompok sahabat-sahabat rakan-rakan yang Allah pilih untuk memperjuangkan dalam satu bidang atau cabang tanggungjawab yang maha luar biasa sebenarnya. Ini bukan satu amanah kecil tetapi amanah yang besar kerana masa depan sesebuah negara bangsa itu terletak pada tangan generasi-generasi yang dilahirkan oleh institusi-institusi pendidikan mereka. Sama ada kita sedar atau tidak, tangan-tangan kita, pemikiran kita, hati kita dan kesanggupan kita untuk memberikan kepada generasi kita yang sedang menuntut ilmu hari ini, baik di bangku-bangku sekolah maupun di universiti, amat besar kesannya kepada mereka. Kitalah yang mencorakkan pemikiran mereka, kitalah yang mencorakkan karakter mereka, kitalah yang sedang mencanting, kalau dianggap mencanting di atas kain putih itu, kitalah para gurunya, para murabinya yang mencanting akan bentuk dan rupa mereka di masa hadapan. Jadi tanpa mengira siapa kita, baik kita berlatar belakangkan orang Melayu, Cina, India, Islam, Buddha, Hindus dan apa juga dalam konteks negara kita ini, kita sebagai guru bertanggungjawab untuk memastikan kelangsungan masa depan negara kita berada dalam kedudukan yang terjamin. InsyaAllah. Itu yang pertama. Sebelum dapat kita cerita tentang kita nak jadi terbaik di dunia, kita pertama perlu satu hati dalam mencatur gerak-geri gerak kerja kita untuk generasi yang sedang kita didik hari ini. Tanpa mereka memahaminya, maka apa juga impian yang kita letakkan untuk melihat negara kita maju dan cemerlang, apa juga sasaran yang kita tetapkan untuk universiti kita menjadi tersohor dan hebat, apa juga keadaan atau kemungkinan negara kita di masa hadapan akan gagal sekiranya kita gagal mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang dapat berkongsi sama rasa dan dapat menerima perbezaan yang ada dengan hati yang terbuka dan sentiasa berusaha untuk mencari persamaan dalam perbezaan kita. Itu yang pertama. Jadi untuk kita bersama pada malam ini, izinkan saya Prof untuk kongsikan sedikitlah. Boleh Prof ya, slide saya agar sesi kita ini terpimpin dan mudah untuk kita buat perbincangan. Boleh Prof Hilal? Sila tuan. Okey. Jadi kalau kita lihat, boleh nampak slide saya ni? Boleh ya?
Nampak ya, Prof Hilal? Ya, nampak. Nampak, Prof. Nampak. Okey. Bagi enlarge sikit, cantik. Okey, sekejap. Saya cuba. Okey. Kalau kita sebut tentang ranking, ini pengalaman kita di Universiti Utara Malaysia. Pada tahun 2010-2011, kita adalah tahun di mana kita telah menerima baton daripada kepimpinan terdahulu untuk kita melakukan sesuatu. Jadi dalam kata lain, Prof dan rakan-rakan semua, kita sebelum tahun 2010, kita ada plan strategik tetapi tidak dilaksanakan secara komprehensif. Kita tak salahkan kepimpinan dahulu, tetapi pada ketika itu tidak ada keperluan sedemikian yang memerlukan kita memantau plan strategik begitu rapi dan teliti. Namun demikian, pada tahun 2011, kita telah memulakan satu gerak kerja dan usaha untuk melihat setiap quarter of the year yang kita lakukan haruslah berpandukan kepada sasarannya. Dan Alhamdulillah, sahabat-sahabat, rakan-rakan Prof semua baik di UM maupun daripada institusi luar, Utara Malaysia, dari situ kita telah berjaya mencapai berbagai kejayaan. Daripada sebuah universiti yang kita panggil universiti pengurusan yang tidak ada program-program engineering maupun dalam health dan sebagainya, medicine dan sebagainya, tetap kita masih mampu untuk berada sebaris dengan universiti-universiti di luar sana yang total universiti sepengetahuan saya di seluruh dunia hari ini berjumlah 32,000. Dan kita berjaya untuk berada dalam kelompok yang mana hari ini kita boleh katakan antara 500 terbaik dunia, dan dalam konteks under 50 kita berada dalam 100 terbaik dunia, dan dalam konteks Asia 100 terbaik Asia, dan di Malaysia kita nombor 9 kalau digabungkan semua. Namun demikian rakan-rakan semua, ranking bukanlah matlamat kita. Kita tidak meletakkan ranking itu sebagai satu perkara yang harus kita jadikan buruan kita siang malam tanpa kita memikirkan apakah sebenarnya di sebalik ranking ini. Ranking adalah satu keputusan akhir. It's the after effect, after the effects of the activities that we do yang menyebabkan kita boleh cemerlang dalam ranking. So apa yang kita cari adalah kecemerlangan akademik, kecemerlangan penyelidikan, kecemerlangan penerbitan, kecemerlangan kita dalam membantu masyarakat dan industri. Kalau kita cemerlang dalam pengajaran dan pembelajaran kita, cemerlang dalam penyelidikan kita, cemerlang dalam penerbitan kita, cemerlang dalam menyantuni masyarakat kita dan juga industri, insya-Allah kita akan dapat melihat kesan positifnya bukan hanya pada ranking tetapi juga lain-lain. Kalau kita usaha untuk pergi rating seperti mana kita dapat ACSB telah menunjukkan bahawa kita adalah sebuah universiti yang dikagumi oleh mereka. Baru-baru ini kita telah diaudit oleh panel audit daripada Jepun, daripada Australia dan juga daripada Finland. Pada keseluruhannya mereka mengkagumi kita sebuah universiti yang mampu untuk begitu kompetitif. Of course kita tidak sempurna, kita jauh dari kesempurnaan, tetapi kita punya keyakinan dan komitmen yang luar biasa untuk kita memberikan yang terbaik kepada pelajar kita, kepada industri, kepada masyarakat di masa yang sama membina culture yang sustainable untuk terus kekal relevan sebagai sebuah pusat pengajian tinggi. Jadi rakan-rakan semua, kalau kita lihat, kita juga punya akreditasi yang lain dan seumpamanya MyRA dan sebagainya. Jadi itu sebagai gambaran awal. Poin yang saya nak kongsikan tadi ialah bahawa kita mampu untuk capai apa sahaja yang kita impikan selagi kita sanggup untuk bekerja keras, selagi kita sanggup untuk berusaha sehabis-habisnya. Sesungguhnya kita pemilik kepada impian kita, tetapi takdir itu milik Allah. Tetapi Allah maha kaya kepada siapa juga yang berusaha impian dan berusaha ada jalan untuk dia merealisasikan impiannya itu, di mana takdir akan bersamanya insya-Allah. Allah akan memakbulkan doa-doa hamba yang berusaha keras dan gigih. Jadi rakan-rakan semua, kalau kita ambil contoh, apakah attributes to become an excellent academic and admin staff? Saya kongsikan sedikit. Sekitar 9 bulan yang lalu, saya telah melancarkan satu gagasan dipanggil gagasan Gemilang Akademia dan Admin Holistik,
yang mana gagasan ini menterjemahkan atau membawa hasrat bahawa universiti kita tidak akan mampu untuk cemerlang sekiranya kita tidak menggabungkan kedua-dua kelompok terbesar yang menunjangi sesebuah institusi itu. Contohnya dalam universiti kita, iaitu ahli akademik dan juga pentadbirnya. Saya percaya di universiti mana pun, sama perkara ini. Kita tidak boleh hanya cerita kecemerlangan universiti kerana kehebatan para pensyarah dan profesornya. Kita harus menerima dan harus memberi kredit kepada para pentadbir dan sokongan yang di mana di belakang setiap kejayaan akademik kita pastinya didokongi oleh pentadbir dan para staf sokongan yang committed untuk melakukan tugasan mereka. Rakan-rakan semua, dengan kata lain, in order to become an excellent academic dan admin staff, kita kena ada beliefs in building greatness through paradoxical blend of personal humility and professional will. Yang ini yang kita sebenarnya nak cari ini, ya. Di mana kita mengkombinasikan personal humility. Maksudnya kita ni dalam diri kita nak cemerlang, kita berwawasan, di masa yang sama kita ada sifat empathy. Di masa yang sama kita ada sifat kasih kepada orang lain. Di masa yang sama kita tidak sombong, tidak angkuh, tidak arrogant. Yang mana kita dapat menunjukkan bahawa kita adalah individu yang mana melihat orang lain sebagai sebahagian daripada dirinya. Ini sangat penting. Inilah sifat Nabi. Nabi Muhammad SAW, insan terpilih kekasih Allah SWT. Adakah Nabi punya sifat sombong? Adakah Nabi mempunyai sifat-sifat angkuh? Adakah Nabi menunjukkan sifat-sifat yang kita rasa jelek? Tidak. Dikala mana orang melakukan berbagai kejelekan kepada Nabi, Nabi tetap sabar dan doanya tetap doa yang baik-baik. Tetapi adakah Nabi tidak berwawasan? Nabi sangat berwawasan. He's a very visionary. Inilah nilai yang perlu ada dalam universiti untuk jadikan kita sebagai sebahagian daripada pemain utama pembangunan sebuah institusi yang mulia ini, iaitu Institut Pendidikan Tinggi Negara. Yang kedua, rakan-rakan semua nak jadi seorang ahli akademik yang excellent, iaitu consistent and persistent pursuit for knowledge, experience and involvement in the development and execution of strategic agenda. Kita tidak boleh hanya datang ke universiti untuk menjadikan universiti kita universiti hebat, negara kita hebat. Kita tak boleh datang ke universiti hanya nak mengajar. Kita rasa tak apa, saya nak mengajar ini subjek dia, that is it. No, we need to have satu semangat dan kesungguhan bahawa kita nak sampaikan ilmu ini dan kita nak minta Allah tolong agar siapa juga yang mendengar bicara kita dalam kuliah-kuliah kita, akan Allah bukakan hati mereka dan Allah berikan mereka petunjuk dan hidayah untuk mereka menjadi insan-insan yang boleh membawa ilmu kita sampaikan itu ke tahap yang lebih jauh lagi tingginya dan lebih besar lagi impaknya. Kita mungkin ada ilmu dan melalui pembacaan kita, dan kita hanya mampu mengajarnya sahaja, rakan-rakan. Tetapi apa yang kita perlukan ialah anak didik kita mampu melaksanakannya. Itu doa kita sepatutnya. Itu perjuangan kita. Itu struggle kita. Kita mungkin hanya, kalau saya bidang strategic management, saya mungkin boleh cerita tentang strategic management. Saya boleh cerita tentang vision, mission, SWOT analysis, balance scorecard dan seumpamanya. Tetapi saya nak ilmu saya sampai anak didik saya boleh terjemahkannya dalam konteks yang sebenar. Kalau dia dalam perniagaan, dia boleh menggunakan ilmu itu sehingga membolehkannya orang kata mengumpul keuntungan berjuta ringgit, beratus juta, dan akhirnya keuntungan itu dia akan kongsikan kembali kepada masyarakat melalui zakatnya dan sebagainya. Yang ketiga, sahabat-sahabat semua sebagai ahli akademik, we need to fully understand the history, philosophy and vision of respective university. Kita kena faham Universiti Utara Malaysia apakah kisahnya, sejarahnya, mengapa dibina. Kita boleh dibina di Kuala Lumpur kalau kerajaan nak bina di Kuala Lumpur. Mengapa kita dibina di hujung tanah air ini? Kawasan hitam yang kita datang untuk memutihkannya. Kita didatangkan untuk memutihkan kawasan ini. Dan kita didatangkan untuk memadam so-called sejarah hitam bumi Sinto menjadi sebuah universiti yang hebat, yang menyinari ke seluruh pelosok negara Nusantara dan antarabangsa, insya-Allah. So kena faham
Dan kita kena ada falsafah yang kita dokongi, iaitu kita berpegang kepada ilmu budi dan bakti. Saya percaya universiti-universiti lain rakan-rakan juga mempunyai sejarahnya, falsafahnya dan vision yang tersendiri. A desire to contribute in making university globally renowned. Sahabat, rakan-rakan semua, kita tidak hanya wajar berkata kepada diri kita, saya bersyukur kerana saya jadi pensyarah. Saya bersyukur kerana saya dapat salary begini dan saya dapat bantu keluarga saya. Kita harus memikirkan apa akan terjadi kepada generasi akan datang. Kita tidak mahu hari ini kita boleh berada di kedudukan hari ini kerana generasi dahulu yang mungkin buta huruf, generasi kita, datuk nenek kita mungkin tak boleh baca, tak boleh tulis, tapi ada struggle dan perjuangan. Mereka sanggup bergolok bergadai untuk kita agar kita boleh celik huruf, kita boleh baca, boleh tulis. Tapi kalau kita leka, tidak mustahil anak cucu kita akan buta huruf kembali. Kalau kita leka rakan-rakan semua, universiti leka, pensyarah leka, pensyarah ambil peluang yang ada biasa-biasa, tak guna habis-habisan, lupa nasihat anak didik, lupa nasihat pelajar sungguh-sungguh, maka pelajar main-main di universiti, akhirnya mereka akan jadi lemah. Bila mereka generasi seterusnya lemah dan yang datang selepas itu lagi lemah, maka tidak mustahil dalam tempoh 50 tahun akan datang, kita akan jadi generasi kita, generasi so-called buta huruf kembali. Dengan kata lain, tidak mampu bersaing pada zaman dan eranya. Yang keempat, rakan-rakan semua, kita nak understand the meaning. Sorry for the typo. Understand the meaning of having nothing, pain, sweat and tears to succeed in life. Kita mesti ada kefahaman ini. Dalam contoh IPTA, lebih 60%, 70% pelajar-pelajar kita datang daripada keluarga B40. Come from hardcore poor. Hardcore poor, bukan B40 je, the real rock bottom. Yang paling miskin dalam masyarakat. Kita kena faham, kita kena ada perasaan bagaimana nak mengeluarkan mereka ini. Mereka ada kecerdikan, ada kepintaran, tetapi goyang kekuatan jati dirinya. Tiada rasa kemampuan untuk pergi jauh. Kenapa? Dibelenggu oleh kemiskinan begitu lama. Mereka sampai ke usia umur berapa tahun? 18 tahun, 19 tahun. 19 tahun dibelenggu dengan kemiskinan. 19 tahun tak pernah rasa senang. 19 tahun tak pernah rasa selesa, rakan-rakan semua. Datang ke universiti, kita terus tekan dengan sasaran-sasaran yang kadang-kala mereka ini jauh dari kemampuan. Mereka tak biasa. Di sinilah peranan kita. Kita mesti understand the meaning of having nothing. Masa kita dulu mungkin begitu juga. Maka datangilah mereka dengan sokongan-sokongan yang boleh kita berikan agar mereka merasakan diri mereka bernilai di mata para pensyarah dan profesor mereka. Yang keenam, rakan-rakan semua, fully understand the role of higher learning institution in nation building. Ini bukan cerita bina diri kita. Universiti bukan cerita saya kena jadi profesor. Ini cerita bagaimana saya boleh sumbang untuk negara bangsa saya. Kita jadi profesor itu within our reach. Within our reach. Hari ini kalau kita nak jadi scholars bukan susah. Kita ada research, kita ada publication, kita ada consultations. All this within our control. We can find them. Tetapi sahabat-sahabat, bolehkah kita dengan kata kita berjaya individually can guarantee anak bangsa kita akan jadi orang hebat dan berjaya? We must understand, we have 4 years with them. If we fail to deliver our level best, you can imagine what kind of generation that we're going to produce, and the disaster may wait us in many years to come, or in very short period of time. So ini antara perkara dia rakan-rakan semua. Yang seterusnya, kalau boleh saya bagi kongsilah sedikit dalam konteks Universiti Utara Malaysia rakan-rakan, ya. Bagaimana kita nak bina universiti yang boleh menjadi universiti bertaraf dunia ini. Measure to attain vision and strategic agenda. Ini saya bawa gambaran Universiti Utara Malaysia lah. Daripada observation saya bawa gambaran di Universiti Utara Malaysia. Saya rasa perkara ini boleh direplicate
di mana-mana pun di universiti lain. Pertama, strong management and support. So kita perlu memastikan, kita perlu ada strong engagement and support antara LPU, management team, alumni, staff and students. We have to work as a team. We have no rooms to play a blaming game. Kita pasti takkan jumpa kesempurnaan. If you asking for perfection, there is no such perfections. Selagi kita bernama manusia, makhluk baharu, kita tak akan sempurna. Apa yang perlu kita katakan is continuous effort. Strive towards excellence. Jadi kalau kita LPU memainkan peranannya dengan sebenar-benarnya. Bagaimana dia boleh mendukung setiap agenda-agenda yang ingin dibangunkan universiti. management should look the interest of his people. Tak boleh tengok duduk di kerusi sebagai vice chancellor, timbalan naik chancellor, ahli JPU or whatever position, deans, talking about personal interest. We must ensure that we are not putting our personal interest above the interest of people under us, which means our people yang berharapkan kita memimpin universiti seadil mungkin. Sebab itulah kita perlu sentiasa mohon pada Allah agar apa juga keputusan yang kita buat rakan-rakan dalam pengurusan tertinggi universiti, iaitu keadilan yang kita buat kerana puluhan ribu pelajar, hampir 3,000 staf pentadbiran dan akademik bergantung kepada keputusan yang diambil oleh pengurusan tertinggi universiti. So kita kena selalu fikir ini apabila membuat keputusan. Yang kedua, build a solid management team, as I mentioned earlier. Third, strengthen strategic plan and direction. If we fail to plan, actually we plan what people said. If you fail to plan, you plan to fail. As simple as that. So kalau kita nak pergi jauh, kita harus berusaha sedaya mungkin memastikan strategic plan kita diletakkan pada tempatnya dan diusahakan sebaiknya. Of course, it's not easy. Kalau mudah, kita tak perlu pun strategic plan. Kita just do business as usual. Tetapi percayalah bahawa mereka yang mempunyai perancangan sahaja akan dapat melihat hasil daripada apa yang diusahakan. Mereka yang tidak punya perancangan, mereka akan melihat apa yang diterima sebagai nasibnya. Tetapi kita boleh mengubah nasib kita. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 pada masa terdekatnya, Allah tidak akan mengubah nasib satu-satu kaum itu, melainkan kaum itu berusaha mengubah nasibnya sendiri. Maksudnya, our fate can be changed dengan usaha kita. InsyaAllah seterusnya rakan-rakan, build strong partnership with industry, with alumni, government agencies, international partners dan community. Rakan-rakan, hari ini sebagai sebuah universiti, kita tak boleh letak universiti kita jadi menara gading too exclusive. It's over. It's a time for us untuk merakyatkan universiti. Ini bukan retorik, tetapi reality. What is the purpose of university? To help people. The purpose of Universiti Utara Malaysia ialah untuk turun ke setiap lapisan masyarakat, menawarkan ilmu yang dimiliki untuk membantu masyarakat. The purpose of all universities. Kalau kita di Kedah, kita sepatutnya fikir bagaimana kita nak seluruh rakyat Kedah punya sertifikat daripada Universiti Utara Malaysia. Not necessarily all bachelor degree ke, master degree ke, all sorts of certification kita patut fikirkan. Begitu juga universiti-universiti awam yang lain. We should educate our people. The government spends billions untuk membantu kita terus beroperasi. Jadi mari kita fikir bagaimana kita boleh jadikan universiti kita ini dekat dengan rakyat. If we are professor, we are people professor. Kita profesor rakyat. Lebih cantik kalau kita profesor berjiwa rakyat. Jadi kita nak lihat begini. Lebih ramai kita tidak hanya Profesor Q1, Scopus Publication, Web of Science, Profesor FRGS, Profesor Grant, tetapi kita bukan profesor yang dikenali oleh rakyat masses di bawah. So untuk jadi sebuah universiti yang hebat, acuan Malaysia
kita nak pastikan kita adalah source of reference utama rakyat negara kita. Dia orang rujuk kita. Dia kata ada masalah, dia akan look north to us. Dia look to us. Dia ada masalah, dia kata refer UUM. Dia ada kemusykilan, refer UUM. Dia tak nampak jalan, refer UUM. So macam itulah lebih kurang rakan-rakan semua. Ya, same goes to other university. Excellent execution of strategic plan and of course doa dan tawakal. Jadi itu pusingan pertama Prof Hilal. Kalau Prof Hilal ada nak tanya ke apa, silakan. Ataupun Ini pengalaman Prof lah, pengalaman Prof. Kita ni kita cuba-cuba yang terbaik. Dengan izin Allah juga kita tercapai ranking itu. betul. Prof. Jadi pengalaman Prof ni apakah kejayaan? Kita cakap kejayaan dulu sebelum kita lihat apa ni cabaran dan isu-isu. Kita nak kejayaan yang membanggakan dan milestone itu sendiri pengalaman Prof mengenai menjadikan melahirkan Universiti Awam tersohor dan ternama dunia. Silakan Prof. Okey, terima kasih Prof Hilal. Kalau kita lihat Prof dan rakan-rakan semua, kejayaan terbesar kita balik kepada usaha-usaha yang dibuat oleh mantan Naib Chancellor kita dahulu daripada masa saya sebut daripada era Datuk Seri Mustafa Ishak lah. Right? Pada ketika mana beliau mengambil alih kepimpinan universiti yang pensyarah kita yang ada PhD pada jumlah 15%, less than 20% in 2010. Tetapi alhamdulillah hari ini setelah lebih kurang 10 tahun, jumlah pensyarah kita yang ada PhD telah mencecah kepada 82%. Daripada 20% lah kita ambil mudah, sekarang dah 80%. So peningkatan yang luar biasa di mana kita rasakan itulah kekuatan terbesar kita. Kita tahu dan yakin bahawa kita semua datang dari latar belakang berbeza-beza. Kita tidak begitu pasti tentang bagaimana melakukan kajian yang sempurna dan terbaik, metodologi dan seumpama. Tetapi kita mempunyai keyakinan diri dan keberanian untuk membaiki diri kita. Kita sahut cabaran dan kita telah melanjutkan pelajaran kita hingga ke peringkat PhD dengan bantuan yang diletakkan berbilion ringgit. Ratusan juta untuk kita di UM mungkin dan berbilion ringgit di seluruh negara atas nama untuk mengupayakan para pendidik pusat pengajian negara. Alhamdulillah telah menjadi penyelidik yang dengan kata lain terlatih untuk membolehkan kita menjadi pensyarah yang berkelayakan seperti mana sepatutnya di universiti-universiti lain juga sama. Jadi daripada situlah Prof, di mana kita juga mempunyai perancangan yang rapi. Tapi yang paling penting yang membawa kepada kejayaan-kejayaan ini bukan kerana seseorang, tetapi kerana kita semua. Sama ada apa juga jawatan kita, sokongan dan juga komitmen rakan-rakan pentadbir kita dan staf sokongan semua telah membolehkan kita meletakkan sasaran-sasaran yang pada ketika itu sesetengah pihak merasa terlalu luar biasa dan berkata sinis. Tapi kita tetap yakin dan percaya. Kalau kita tak letak sasaran, maka kita tidak akan ada komitmen. Jadi kerana kita berani meletakkan sasaran dan sasaran itu kita letakkan dalam konteks dipanggil plan strategik. Dan saya percaya just nak berkongsi just pengalaman lah. Saya pada masa saya ketika itu diminta baru balik PhD tahun 2010, 2011 itu saya diminta untuk memimpin bahagian perancangan korporat. Ketika itu just perkongsian saja pada ketika itu semua data-data kita dikutip secara manual. Bayangkan rakan-rakan Prof, ada 14 pusat pengajian lebih kurang dan data-data yang nak direport setiap 3 bulan itu dikutip secara manual dan kita ada PI lebih 100 PI. Dekat 200, 182 is not mistaken. Imagine PI need to be reported dalam satu page. Dan saya terhutang budi dengan rakan-rakan tim yang ada pada ketika dan juga rakan-rakan pensyarah dekan pada ketika itu yang membekalkan data-data ini daripada skul-skul masing-masing dan dikumpulkan di PPK pada ketika itu dan diterjemahkan dalam bentuk laporan. Selama 2 tahun melakukannya secara manual. Dan saya terhutang budi dengan rakan-rakan saya pentadbir di BPK ketika itu yang mana mereka sanggup stay back sampai malam semata-mata nak pastikan laporan siap.
Kerana itu Prof, apabila kita mohon stop, ya, stopkan, jangan share slide ni. Ini kita okey. nampak the whole galeri tu. Sorry. Okey. Okay, better. Okey. Jadi apabila di rakan-rakan saya di BPK ketika itu, rakan-rakan sokongan, rakan-rakan sah pentadbiran, kita berjaya melaporkan. Apabila kita berjaya melaporkan, Prof, baru kita nampak kita ada kekuatan di mana. Bila kita ada kekuatan di mana, itulah yang membolehkan kita mula meletakkan sasaran untuk pergi ke ranking dunia. Saya masih ingat pada ketika itu 2011, saya tanya mantan VC kita, saya kata, Datuk Seri, izinkan saya untuk mula meneroka apakah itu ranking dan sebagainya. Saya masih ingat lagi, saya nak kongsikan malam ni. Dia kata, Haim, jangan fikir pasal ranking dulu. Kita selesaikan isu national agenda. MYRA kita teruk, setara kita teruk. Saya kata, saya setuju, Datuk Seri. Tetapi kalau Datuk Seri izinkan, saya nak tengok apa kriteria. So dia kata, boleh. Dengan syarat, Haim, jangan minta tambah staff. Saya kata, saya tak minta tambah staff. Saya need your blessing for me to explore what is ranking is all about, apa dia punya kriteria seumpamanya. Akhirnya dia kata, okey, kalau tak ada additional staff. So saya dengan rakan-rakan bantu saya, akhirnya kita faham. Pada tahun 2012, if I'm not mistaken, kita first appear dalam QS Ranking Asia. 2013 kita appear dalam World, dan daripada situlah, Prof, kita mula merongorak langkah dan kita mula meneroka peluang tentang, kita juga pernah dapat QS rating 4-star overall, tapi dalam teaching, dalam infrastructure, dalam banyak kita 5-star, overall 4-star. Lepas tu kita explore pasal AACSB, explore pasal AMBA dan seumpamanya. Jadi daripada situ UM terus cemerlang dan konsisten. Kita satu-satunya universiti yang konsisten sehingga ke hari ini, terus meningkat naik 10 tahun secara konsisten mendaki. Kita belum lagi menunjukkan rekod kita dalam ranking dunia jatuh dan sebagainya. Kita konsisten terus mendaki, alhamdulillah. Jadi dengan kata lain, kita sebenarnya UM sebagai contohlah, saya percaya universiti lain sama. Sebenarnya UM ini ada satu pasukan yang hebat. Saya tetap yakin dan percaya sahabat-sahabat kita orang hebat. Cuma yang perlu ditambah baik untuk membangunkan universiti inilah kita kena ada jiwa kasih sayang. Kita kena ada rasa macam mana nak bantu sahabat-sahabat kita yang mungkin ada masalah-masalah tertentu untuk mereka dapat menzahirkan kekuatan sebenar mereka. Ini the missing dot. Kita tak boleh hanya dengan letak KPI dan kita rasa you have to achieve it. Kita kena datangkan dengan empathy. Yang inilah yang kena dibangunkan. InsyaAllah UM atau mana-mana universiti boleh pergi jauh, insyaAllah. Ya? Jadi itu sedikit yang saya boleh kongsikan. Kalau diizinkan, ada sedikit slide lagi yang saya nak kongsikan, Prof. Atau kita ada sampai... Boleh, silakan. Oh ya, Prof. Okay. Ya. Apakah cabaran isu-isu dalam rancangan ni dalam nak mencapai QS ranking, times higher education berdasarkan pengalaman Prof ni, yang kita boleh mengetahui dan kita sama-sama menyedari akan hakikat ni, dan pendekatan approach yang dilaksanakan bagi menghadapi isu-isu dan cabaran ni. Silakan, Prof. Okey, terima kasih. Kena dengan slide ni, soalan tu. Yang mana ada 6 measures to strengthen UM. Yang saya yakin dan percaya sahabat-sahabat yang lain daripada universiti lain pada dasarnya boleh nampak perkara ini relevan juga dengan institusi lain. Pertama, kita kena pastikan teaching and learning, research and publication kita tambah baik. Right? Kita mesti adapt technology, new technology and approaches, lecturers training. Kita kena lihat bagaimana nak embed professional courses into our academic programs. Kita punya center of excellence, right? Quality of our research dan quantity at the same time, increase of postgraduate students. Ini perlu kita terus baiki. Kita perlu terus susun, agar kita punya pensyarah tidak tercicir dari segi kompetensi, knowledge, know-how dan seumpamanya. Staff development, universiti perlu peruntukkan. Kita ada PBU dan sebagainya. Tapi kita kena pastikan bahawa kita punya training program just not for the sake of training.
It must be impactful training. Mesti kaji, mesti faham, mesti something yang benar-benar memberi kesan. Kita jangan lagi kita kata sekadar cukup PBU, kita okey. Kita nak tahu training yang dihadiri oleh staff kita, training yang bagaimana. So kita kena terus increase staff with PhD, training staff, program for management and staff, right? So kita kena laburkan. Kadang-kala kita assume seseorang itu akan terus boleh buat semua benda kerana dia ada PhD. Tak boleh. Sebagai contohnya, dia dilantik sebagai dekan. Mana modul pembangunan sebagai seorang dekan? Mana modul pembangunan sebagai seorang pengarah institusi? Contoh dia. We must have. UM telah sampai masa dia, Prof, untuk ada akademi kepimpinan dan pentadbiran UM. Mesti dibangunkan sebuah akademi. Yang mana siapa juga jadi dekan, jadi timbalan dekan, dia mesti kena go through training yang proper. So dia akhirnya dia akan dapat Executive Development Programnya certification. Daripada situ insya-Allah kita boleh. Student development kita juga, kita perlu pastikan bahawa student kita ini terus dibangunkan karakternya dengan soft skill-nya, language competency-nya. Kalau bahasa Inggeris, bagaimana kita nak memastikan student kita dia punya proficiency dalam bahasa Inggeris itu terus meningkat. Kalau dia masuk dengan band 3, macam mana dia nak keluar band 5? Apa yang kita nak buat? Apa yang kita perlu buat untuk dia boleh lahir sebagai band 5? So we have all the scholars, we have all the professors dalam language. Kita ada semua pakar dalam bidang bahasa. They have to think through how to make sure our students can graduate daripada universiti ini. Kalau masuk band 3, paling tidak 2 band selama 4 tahun dengan Universiti Utara Malaysia dia boleh. So kalau kita dah jumpa puncanya, work on that, address it. Kemudian kita kena tengok bagaimana universiti kita boleh boleh pastikan wealth creation kita. Kita perlu lebih kreatif dalam menjana pendapatan kita. Baik zakat, wakaf, endowment, donations, right? Apa jugalah sumber penjimatan kita contohnya. Hari ini kita lihat prasarana universiti bagaimana kita nak lakukan sesuatu agar pelajar-pelajar pensyarah kita boleh mengajar dengan selesa, dengan prasarana yang baik. The virtual classroom, smart classroom. Kita kena bina lebih banyak agar pelajar-pelajar dan pensyarah dapat mengajar dengan lebih selesa dan sempurna. Ini perlu menjadi priority kepada universiti, right? We need to prioritize. Dan just sharing dengan rakan-rakan semua, kita baru ni juga kita revisit on all the perkara-perkara penjimatan yang boleh kita lakukan dan penjanaan universiti untuk meningkatkan sumber kewangan universiti. Graduate employability dan alumni relations perlu terus kita bangunkan agar kita boleh lihat industrial collaboration, CEO and faculty, adjunct professor. Hari ini kita ada professor adjunct. Berpuluh, saya rasa. Berpuluh professor adjunct. Kita mungkin boleh melakukan lebih banyak lagi dengan professor adjunct ini. Saya yakin dan percaya mereka orang-orang hebat dan kadang-kala mereka memerlukan padang yang lebih luas untuk mereka berpencak. Dia memerlukan gelanggang yang lebih selesa untuk mereka menunjukkan kebolehan mereka. Sebab mereka adalah pemain-pemain industri, pakar-pakar yang puluhan tahun. Jadi kita perlu manfaatkan kepakaran mereka ini. Dan of course internationalization. It's high time kita menawarkan program-program joint degree program, exchange students yang lebih kompetitif agar kita dapat membangunkan program-program. Kita hari ini contohnya kita buat 3 tahun di Malaysia, setahun di luar negara. Contohnya atau 2 tahun di UM, 2 tahun di luar negara. This kind of thing should be arranged. Private university has done. Kenapa kita tak explore peluang ini, jalan ini? Jadi ini antara yang perlu kita lihat dan kita juga dari segi staff development high time saya rasa kalau boleh kita nak tengok bagaimana rakan-rakan kita perlu go for industrial attachment. Tak perlu semasa sabbatical saja. Semester break 2 bulan 3 bulan boleh join. Pergi mana-mana company attach, get the approval from the university, you go and attach at respective agency. 2 bulan 3 bulan dalam 1 tahun. So we can bring new ideas to our classroom. Jadi inilah Prof antara 6 measures to strengthen UM. Yang ini saya dah share tadi. Jadi itu antara yang saya rasa perlu diberi perhatian. Sekiranya Prof Hilal atau kawan-kawan lain ada pertanyaan, saya alu-alukan. Silakan. Saya terbaca mengenai idea
nak berjaya dan cemerlang ni, how to to Ya. breed or to nurture from nothing to something. Dia ada dua Okey. perkara. They call it grit. Ya. They call it grit. Grit ini Ya. perseverance and patience. Perseverance and patience is the key word to success. Ya. Apa pandangan Prof ni? Bagaimana kita nak melahirkan perseverance and patience ni? Certainly. Perjuangan melahirkan universiti yang tersohor dan ternama dunia. Silakan Prof. Ya. Saya sangat setujulah. That is the thing. Perseverance dan patience adalah two most important attributes untuk kepada siapa juga yang punya self belief yang dia boleh mencapai sesuatu dalam hidup dia, dalam bekerja, dalam membantu organisasi dia. Kalau saya nak bawa contoh lah, saya selalu kongsikan cerita ni. Saya nak share lagi sekali pada malam ni kepada yang tak pernah dengar. Ketika mana Toyota selepas Perang Dunia Kedua, kilang mereka tutup sepanjang tempoh perang dan syarikat itu pada dasarnya collapse, totally collapse. Tetapi founder daripada ketika itu telah berusaha untuk revive balik syarikat ini. Kerana dia percaya walaupun pada ketika mana dia the lowest position dalam kedudukan dia selepas perang almost nothing, right? Tetapi dia kata kepada diri dia, dia yakin dan percaya bahawa syarikat ini boleh dibangunkan kembali daripada runtuhan batu-batu, dia akan membina harapan baru. Jadi apa yang boleh kita rumuskan di sini? Maka dia telah berjumpa dengan bekas-bekas pekerjanya yang masih hidup, ya, dan dia tanya kepada mereka, jemput mereka untuk bersama membina kembali Toyota. Dan pada ketika itu foundernya berkata, dia tidak dapat menawarkan gaji, tetapi dia kata untuk permulaan, dia boleh berikan setiap hari semangkuk nasi untuk memulakan usaha bersama mereka membina kembali Toyota. Sebahagiannya sanggup, sebahagian dari pekerjanya mengatakan tidak kerana mereka perlu cari kerja lain untuk memastikan keluarga ada nasi di atas meja setiap malam. Diringkaskan cerita Prof. Hilan, kerana kesanggupan beberapa mereka yang pernah bersama dalam membangunkan syarikat itu, bergabung tenaga di atas runtuhan bangunan, mereka bina harapan. Dan daripada situlah Toyota terus melangkah hari demi hari, akhirnya menjadi sebuah syarikat yang kembali berdiri. Dan diringkaskan lagi ceritanya, mereka berhasrat untuk belajar daripada terbaik di dunia. Mereka telah berusaha untuk memasuki pasaran Amerika. Ketika itu, the big three in America, if I'm not mistaken, was Ford, Chrysler, and General Motors. They will laugh at Toyota. They say, no way you can compete with us in America. We are the best car company in the world. Of course, Toyota kata, sir, we are not competing with you. To be with you on the road, next to you, is an honor for us already. Dapat kereta kami berada di atas jalan yang sama dengan kereta-kereta tuan di jalan di Amerika itu satu kebanggaan kepada kami, bukan nak bersaing. Nampak tak betapa humble-nya mereka. Tetapi pada masa yang sama, mereka menetapkan satu kesungguhan bahawa mereka menjadikan kereta Amerika ini as a benchmark untuk mereka jadikan sebagai pemandu kepada kecemerlangan mereka. Dan akhirnya, mereka memasuki pasaran paling rendah dalam segmen pasaran kereta Amerika. Maksudnya, kereta mereka ini untuk golongan income, low income people. Dan apa yang berlaku, rakan-rakan semua, akhirnya American people saying buying Japanese car is much more value for money than buying American car. That was the day, is the end of the great American automobile company dalam dunia pemotoran. They will never make a comeback until today. Di mana Ford pada ketika itu number one in the world telah jatuh. Dan until today, Toyota remain the world best car manufacturer. Apa ceritanya? Ceritanya daripada sebuah syarikat yang dikatakan gagal dan daripada negara yang di mana sejarah menceritakan kalah Perang Dunia Kedua, mampu bangkit dan menjadi kebanggaan negaranya. Jadi kita, kalau kita kata kita nak bina sejarah negara kita, kita nak bina sejarah Malaysia ini, rakan-rakan semua, daripada sudut pendidikan tingginya, maka kita perlu mengutip segala bentuk pandangan sinis masyarakat mungkin kepada institusi pengajian tinggi awam
ataupun pendidikan tinggi negara umumnya dan bertanggungjawab untuk memastikan setiap permata yang berlumpur datang ke industri kita ini, mungkin datang dari baling, mungkin datang dari pendalaman Bakalan, mungkin datang sejauh dari mana juga pelosok negara, hatta dari Somalia dan sebagainya, datang ke universiti kita di Malaysia ini atau UM ini, maka polishlah ia sehingga ia menjadi permata yang bersinar kebanggaan semua. Rakan-rakan semua, Intan bernilai bukan kerana dia hanya batu, tetapi gemerlapan Intan itu datangnya daripada tekanan yang cukup kuat. The squeezing of things, the squeeze tu yang buat Intan itu bercahaya berkilau-kilau. Banyak batu ada, banyak permata ada. Kenapa Intan yang paling mahal? Sebab dia punya pecahan cahaya dia tu yang membuat dia cantik luar biasa. Dan macam mana dia boleh jadi begitu? Dia bercahaya-cahaya dia tu berbeza-beza angle. Sebab batu itu telah melalui satu proses tekanan yang cukup kuat. Jadi orang yang hebat, dia kena lalui proses ujian ini. Kalau dia boleh tahan, dia akan jadi permata. Kalau dia tak boleh tahan, dia hanya akan jadi kaca. Kaca dia akan pecah, dia halus jadi debu. Tapi kalau dia boleh tahan, dia akan jadi intan. Dan intan inilah yang bernilai. InsyaAllah, Prof. Hila. Ya, Prof. Aib, the way forward. Apa pandangan? The way Okey. forward dan ruang-ruang dan serta potensi yang boleh diperbaiki dan kita berusaha ke arah itu. Okey. Kalau boleh saya kongsikan sedikit bagaimana way forward kita. Ini slide. Boleh nampak slide ni ya? Alright. Boleh nampak, Prof. Hila? Rakan-rakan? Just to share lah ya. Boleh. Ini antara 6 way forward yang universiti boleh fikirkan. Pertama, universiti perlu ada rasa ingin jadi mentor kepada institusi di luar sana. Perlu ada rasa. Kenapa perlu jadi mentor? Mentor ni dengan kata lain jadi guru. Kita perlu ada semangat nak jadi guru yang lebih baik dan mana kita nak didik institusi lain. Kalau sebagai individu, kita nak didik orang. Kalau kita sebagai universiti, kita nak bimbing institusi lain. Menawarkan bimbingan kepada institusi dalam aspek pembangunan sumber manusia dan sebagainya. Pertama, UM contohnya tidak boleh hanya sebuah university by itself and have no interest in looking other institutions surrounding in this state of Kedah or Malaysia or anywhere. Tidak cemerlang. Kita sepatutnya menjadi mentor kepada kecemerlangan. In order to do that, kita kena berusaha untuk cemerlang. Kedua, kita mesti menawarkan segala kepakaran kita dalam bentuk ambassador. Hari ini kalau orang cakap pasal duta, orang cakap pasal duta produk mesti artis. Tetapi kenapa kita tak tawar diri kita untuk jadi duta kebijaksanaan? We need to offer our people to become ambassador for institutions out there, for companies out there, dengan kebijaksanaan, bukan kecantikan, tetapi kebijaksanaan. Yang saya yakin kebijaksanaan itu lebih bernilai kerana kebijaksanaan itu kekal dan kecantikan itu boleh pudar. Yang ketiga, my dear brothers and sisters, kita perlu menjadi thinkers. Menjadi thinkers, pemikir kepada apa juga keadaan. Tawarkan diri, bina kekuatan diri. Dan cuba kongsikan pengetahuan dan pengalaman untuk dikongsi dengan masyarakat di luar sana dan institusi. Dan yang keempat, saya yakin dan percaya kita boleh menawarkan diri kita. Program yang saya panggilkan program bijak as a way forward. Ini dalam konteks lokal, Prof. Hila. Menawarkan peluang untuk bekerjasama dan penghasilan kita sebenarnya, my dear brothers and sisters, terlalu banyak yang boleh kita tuliskan. Saya ambil contoh mudah. Kita buat kajian tentang kemiskinan. Maka kita dapat statistik kemiskinan. Kita kata 70% masyarakat di daerah A ini miskin. 30%, 20% dari yang sederhana dan 10% keadaan yang baik. So kita buat laporan very dry, nothing special. Tetapi daripada laporan itu kita boleh naratifkan satu kisah kehidupan susahnya 70% ini. Kita olah ceritanya akan perih jerih yang mereka lalui. 70% rakyat di daerah itu, di negeri itu, di negara itu susah. Bagaimana kita nak mengolah hasil kajian kita
yang bersifat akademik kepada satu pengkesahan, membawa kepada semangat dan perjuangan untuk orang lain tengok. Satu realiti kemiskinan begini luar biasa berlaku. Jadi perkara-perkara ini boleh kita lihat bagaimana industri boleh berperanan. Program Mekar membina ekonomi, kehidupan dan akhlak rakyat. Rakan-rakan semua, selagi orang bila sebut pasal kemiskinan, selagi orang sebut pasal ekonomi, selagi orang sebut pasal masalah masyarakat, orang tak sebut universiti, maka kita masih lagi jauh daripada mereka. Sehingga orang sebut kalau pasal nak bangun ekonomi, nak bangun kehidupan, nak bangun masyarakat, orang akan sebut universiti dahulu, maka kita dah dekat dengan mereka. Tapi kalau orang cakap kalau pasal pendidikan, orang sebut fikir, oh mungkin sekolah kot. Orang tak sebut universiti lagi. Kalau cakap pasal masalah dadah, orang cakap agensi dadah negara. Orang tak sebut universiti. Cakap pasal kemiskinan, orang cakap pasal tekun. Orang tak cakap universiti. Kita maksudnya masih jauh. Right? Yang seterusnya kita nak bina program ikhlas. Ini kalau kita boleh untuk membangunkan center excellent dengan masyarakat, dengan agensi-agensi di luar sana. Program emas, saya ringkaskanlah ya Prof. Program emas untuk kita bangunkan sebagai sebuah institusi yang memelihara alam sekitar. Dan program pasar ini dengan agensi-agensi, kita tawarkan program-program pembangunan akademik dengan agensi kerajaan dan paksi dengan industri. My last slide, Prof. Sebelum kita mungkin kalau ada Q&A lepas ni. Kalau antarabangsanya pula, saya nak propose dipanggil program STRIDE. Strategic Transnational Research and Innovation for Knowledge Enhancement. So ini melibatkan antara negara, transnational, right? Antara 2 negara, 3 negara. Perlu diusahakan. Kita tak boleh hanya fikir hari ini pasal universiti di Malaysia sahaja. Sama-sama kita satu dan sama regional level dan international level. STRIDE program. Dan STRI program is strategic engagement for regional integration. Ini antara regional. Kita 4-5 buah universiti daripada Southeast Asia collaborate dengan 4-5 buah universiti daripada Middle East, daripada South Asia, daripada Europe, daripada contohnya North America, daripada negara-negara lain, Balkan dan sebagainya. So benda-benda ini universiti kena start. Saya mula berfikir universiti ini dia tak boleh macam center excellent dia sifat Malaysia. Center excellent mesti fikir Malaysia dengan dunia luar. Like Asian African, like katakan Malaysia China, mesti bersifat international. Tidak lagi boleh bersifat dalaman. Kita harus buka untuk membolehkan kita faham lebih jelas. SEED program is Social Enterprise Economic Development, is another program. Dan Secure program is Student Exchange for Cultural Understanding and Empathy. Specifically diletak empathy there, sebab kita tidak hanya mahu pelajar kita understand tapi tak empathy. Kalau kita nak tengok ke depan, kita pemimpin masa depan negara kita, di mana anak didik kita menjadi pemimpin, mereka bukan hanya menghormati jirannya tetapi memahami jirannya dan melakukan sesuatu untuk pembangunan bersama. SEALS program, Staff Exchange for Academic Leadership and Scholarship, and STEPS program, Social, Technological, Environmental Pathways to Sustainability. Jadi Prof. Hilal, ini antara international collaborations yang boleh kita jadikan asas untuk kita menjadi sebuah universiti yang kompetitif dan ternama di negara kita Malaysia dan juga di peringkat antarabangsa insya-Allah. So itu dulu Prof. Mungkin ada rakan-rakan nak bertanya atau Prof nak tanya silakan. Thank you. Sila saya buka kepada siapa-siapa dalam ruangan ini untuk bertanya soalan. Ya, silakan rakan-rakan semua nak kongsi pandangan. Berkongsi pandangan, idea. Ya, Prof Fuad, silakan Prof. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Thank you for joining, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Very good presentation. Saya punya soalan, Prof. Ya, ya. Macam mana kita nak bantu kawan-kawan kita ni yang dah burn out? Okey. So kadang-kadang masing-masing ni kapasiti dia berbeza kan. So Betul. ada yang boleh pergi laju, ada yang boleh pergi yang tak boleh pergi laju. Jadi untuk rakan-rakan kita yang dah burn out ni macam mana kita nak inspire dia orang ni supaya dia cergas balik, Prof?
Okey. Terima kasih Prof. Menarik soalan ni. Thank you Prof Fuad, sahabat kita. Saya to be honest, kita harus melihat kembali bagaimana kita menilai rakan-rakan kita. Ini satu perkara yang saya yakin dan percaya bahawa universiti perlu melihat dari sudut kekuatan rakan-rakan itu daripada angle yang tidak dipukul rata sama dalam semua keadaan. Okey. Saya ambil contoh lah Prof ya. Ada rakan-rakan kita datang daripada industri tanpa PhD, contohnya dahululah masa zaman kita kan, ataupun hari ini ya, kalau dia ada PhD pun pada dasar dia masuk, pengalaman industrinya tidak diberi pengiktirafan yang tinggi. Dengan kata lain, dia mungkin dah 15 tahun dalam industri, katalah dia kerja dah jadi manager bank ke apa, dia dah jadi GM ke apa, dia ada doctorate, dia masuk, dia lebih kurang junior lecturer sama dengan rakan-rakan junior kita, adik-adik junior kita, sorry to say, not belittling them. Mereka daripada degree buat master buat PhD dapat DS52. Sama juga rakan industri kita, kerja 15 tahun buat PhD dapat PhD, join UM, lebih kurang saja. Mungkin ada 1-2 kenaikan saja. So these are the things yang kills what we call the determinations of our people to give their best. Kita harus pertama raikan pengalaman-pengalaman daripada rakan-rakan yang dari latar belakang kita pernah di industri dan semuanya. Itu yang pertama. So saya rasa high time mesti revisit perkara ni, bagaimana mereka boleh diberikan, contohnya tracknya ke Profesor Madya pastinya sepatutnya lebih mudah kerana dia ada pengalaman industri yang lama, walaupun dia mungkin dari segi akademik researchnya kurang, tetapi pengalaman industri has to be counted. Contoh dalam education. Dia pernah jadi guru 15 tahun, 10 tahun. 15 tahun menjadi guru. Bagaimana 15 tahun jadi guru boleh menjadi satu kekuatan kepada dia untuk dia boleh bergerak naik pangkat dengan lebih baik. Banding dengan kita, sorry to say, tak pernah sehari menjadi guru. Tapi kita daripada fakulti pendidikan contohnya, daripada degree buat master buat PhD dan kita jadi pensyarah. Tak pernah a single day in the classroom, tak pernah jadi pengetua contohnya. Tetapi kita bagaimana melihatkan. Itu perkara yang kedua. Yang ketiga, kalau boleh kita lihat Prof Fuad, kita kena tengok balik bagaimana prestasi dinilai. Saya yakin kawan-kawan yang sampai ke universiti ini adalah kawan-kawan yang dalam diri dia, majority of us, ada semangat nak memberikan yang terbaik kepada anak bangsa, kepada negara. Jadi tengok balik apa kekuatan mereka. So kalau kekuatan mereka memang teaching, so kita kena nilai teaching tu lebih untuk dia. Dan itu yang kita kata ada 4 tracks itu. Tetapi 4 tracks kita ni masih lagi tak selesai lagi. Jadi kita kena segerakan untuk memastikan kawan-kawan yang memilih 4 tracks itu, kata dia nak tracks teaching, jadi dia boleh benar-benar menzahirkan kebolehan dia dari segi pengajaran itu. Dan sama juga track yang buat research, track industri dan track leadership. Jadi dengan kata lain, burnout yang berlaku hari ini perlulah ditangani dengan engagement. Perlu ditangani dengan engagement. Saya nak buat satu cerita pasal di Jepun. Ketika mana kerajaan Jepun ingin menubuhkan the first incinerator di negara Jepun, mendapat tentangan masyarakat. Jadi kerajaan ini telah mengambil pendekatan, agensi berwajib mengambil pendekatan engage dengan masyarakat. Do you know how many hours they spend to educate people at large tentang incinerator ini? Yang mana ditentang habis-habisan. It took them 2,000 hours. Kalau kita nak buat sesuatu, ini pun saya pun bimbang nak cakap ni kan, tapi saya cuba belajarlah daripada apa saya baca ni. It took them 2,000 hours. Sampai kepada siapa mereka jumpa? Mereka pergi jumpa kepada budak-budak sekolah di kindergarten, budak-budak sekolah tadika. Apa soalan budak-budak sekolah? Dia tanya dekat agensi yang akan bangunkan. Dia kata, soalan dia saya mudahkan, what will happen to the small fish in the river, small river nearby? Apa akan jadi pada ikan-ikan kecil? So dia orang to even less. So kita, kalau kita hari ni bolehlah embrace, saya tak kata kita mampu buat, cakap mungkin mudah, tapi nak buat. Tapi kalau kita ada komitmen dan kesungguhan, seperti mana dilakukan oleh agensi tersebut di konteks Jepun, maka mereka spend 2,000 hours. Apabila semua dah faham, dibina, do you know what?
bila dia nak build a second incinerator, these people, community yang dia dah educate ni menjadi kind of spokesman kepada mereka. Dia orang akan cerita, don't worry, things are very much taken care, this and that. Jadi, I believe burn out, this and that is kerana tugasan yang mungkin juga kadang-kadang redundant. Kita pun selalu dengar kawan-kawan kata, key in di sini, key in di sana, key in di banyak tempat. Kan? Jadi sampai orang jadi demotivated. Jadi benda-benda ni, Prof, saya rasa perlu dilihat kembali and then diperhalusi dan dibaiki segera. Another way to improve this may be digitalization. Digitalization is another tools to be considered seriously. Kalau kita ambil contoh, top 100 university in the world, dia menggunakan sistem dipanggil Oracle. Oracle ni satu sistem yang robust dalam takbir urusnya, sistem takbir urus ni, baik kewangan ke takbiran ke apa semua ni, very well established, and world top 100 university, 80% of them using Oracle. Jadi saya tak katalah hari ini kita kena embrace Oracle immediately, tapi we need to study in order for us to move forward so we can reduce the workload yang redundant, unnecessary itu dengan banyak, saya yakin dan percaya. I hope I answer you, Prof. Thank you. Alright. Jemput siapa-siapa mahu bertanya ataupun nak share Silakan. idea ke, Silakan. buah fikiran, Yes, please. silakan. Silakan, Prof. Ya. Kalau ada Prof, rakan-rakan semua silakan. Saya suka mendengar pandangan. Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Okey. Ustaz. Ya. Jadi alhamdulillah saya dapat dengar penggosian daripada Prof Ya. tentang grid untuk berjaya dan sebagainya lah. Jadi pengalaman saya berada di universiti. Tuan perkenalkan diri tuan dulu. Okey. Saya Muhammad Yusnaidi, Pusat Islam UEM. Ya. Jadi pengalaman saya yang orang biasa lah di universiti ni, saya lihat dari segi kesungguhan ataupun dari segi nak melihat universiti itu maju ada dalam diri setiap staf. Kadang-kadang kita jadi lemah semangat ni ialah apabila melihat dari sudut pencaturan-pencaturan yang berlaku yang kadang tu tidak memberi contoh yang baik. Kadang tu orang kata apa, saya suka bila Prof sebut tadi tentang jiwa kasih sayang, jiwa kasih sayang dan mengutamakan untuk memberi itu lebih banyak daripada kepentingan-kepentingan peribadi dan sebagainya. Ya. Kadang tu kita lihat yang berlega dalam diri manusia ini ialah melihat keuntungan peribadi itu lebih daripada segala-galanya. Ya. Walaupun kita dah cukup dah perkara-perkara itu, tapi apabila nak memberi sumbangan kepada pelajar ataupun kepada masyarakat, dolar itu adalah diletakkan dalam perkara utama. Ataupun status tu adalah perkara utama. Jadi untuk membumikan universiti kepada masyarakat ni jadi satu gap yang sangat jauh. Saya tak katalah kepada sesiapa pun. Maknanya apabila kita sampai pada tahap yang tinggi, jadi orang nak jumpa kita pun jadi susah. Sepatutnya lagi tinggi, lagi kita mudah. Lagi mudah, lagi untuk kita dapat ilmu itu di mana-mana. Sama ada di tangga masjid, kita boleh berbincang. Di mana-mana, di bawah pokok, bukan hanya sekadar di dewan kuliah. Untuk kita sharing dan sebagainya. Betul. Tapi apabila orang kata apa, kebendaan itu mengatasi segala-galanya, maka dia hilang kasih sayang, hilang dia punya yang Prof sebut tadi, the strong engagement and support tu. Jadi saya fikir kita kena berubahlah untuk menjadi universiti yang terbaik itu apabila niat itu betul, kesungguhan itu, matlamat itu jelas, insya-Allah dia barakah itu akan terbuka seluar-luarnya seperti mana yang Prof Haim sebutkan tadi. Saya bila dengar tu saya rasa walaupun saya ni bidang admin, tapi saya rasa bertuah kerana
Oda dapat terlibat untuk pada malam ini untuk menjayakan grid ataupun kejayaan sesebuah universiti itu supaya memasyarakatkan universiti. Tak kira lah universiti mana pun, tapi masyarakat hargai universiti. Jadi itu pandangan saya, Prof. Sekian. Terima kasih Ustaz. Memang Ustaz Yus kita kenali seorang yang dekat di hati masyarakat. Ini contoh, antara contoh warga staf universiti yang dekat dengan masyarakat kita di sekeliling adalah Ustaz Yus sendiri. Jadi kita rasa bangga mempunyai Ustaz seperti Ustaz Yus kerana beliau adalah bukan hanya memikirkan dari kedudukannya sebagai pegawai agama di Universiti Utara Malaysia, tetapi memasyarakatkan dirinya kepada masyarakat sekitar dan mungkin jauh lagi daripada masyarakat sekitar. Jadi betul Ustaz, sebenarnya inilah tanggungjawab kita. Kita kalau boleh Ustaz, kita nak semua masyarakat, tak kiralah di mana juga mereka, mendapat manfaat daripada kewujudan kita. Kenapa kita di tempat yang begitu mulia, segala makhluk dan juga apa juga yang ada berzikir sentiasa mendoakan orang-orang yang sedang menuntut ilmu ini. Jadi bumi Sintok ni sangat barakah, sangat berkat, penuh rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi kita nak universiti ni seperti satu tempat yang orang luar boleh datang. Orang luar boleh datang, orang datang berbondong-bondong, orang datang nak belajar dengan kita. Ataupun kita buka kuliah-kuliah kita kepada masyarakat luar sana tanpa sebenarnya kita kata you kena daftar lah baru you boleh belajar sini. Kita kata yang mana daftar dapat sijil lah, yang tak daftar dapat ilmu, tak apa. Dia tak nak sijil pun, dia nak ilmu, bagi kepada saya, apa masalahnya? Ini satu pemikiran baru yang saya cuba fikir. Hari ni ada orang buat universiti percuma, free education. Kita hari ni belajar dalam internet apa semua tu, kita dapat ilmu. Adakah kita bayar? Kita mungkin bayar duit internet saja. Ilmu tu orang bagi percuma. Orang hari ni bagi ilmu percuma. Kita belajar daripada internet ni macam-macam benda. Ada tak kita bayar kepada siapa-siapa yang berkongsi ilmu dalam internet tu? Kita tak bayar pun. Yang kita bayar kepada syarikat telekomunikasi je, bayar duit internet kita. Kan? Jadi sekarang ni kadang-kadang saya duk terfikir, macam mana nak educate masyarakat? Kalau dia nak sertifikat, okey, baru dia bayar yuran. Kalau dia tak nak sertifikat, dia nak ilmu saja, kenapa tak boleh kita buka? Kenapa library kita menjadi begitu eksklusif kepada orang? Minta maaf lah cakap kan. Kenapa tidak nampak sekolah-sekolah datang berbondong-bondong, berbas-bas sekolah datang ke universiti kita? Ini perkara-perkara ini harus kita fikir bersama. Kita harus buka, runtuhkan segala tembok pemisah. Of course kita kata untuk keselamatan di sana. Saya yakin dan percaya. Mereka yang datang, 99% datang untuk menuntut ilmu. Dan datang dengan kasih sayang Allah, dengan niat yang suci dan ikhlas. Jadi, tuan-tuan, I think high time for universities hari ini, untuk membuka pintu seluasnya kepada masyarakat luar. Malahan dalam konteks universiti, baru ni macam COVID kan, kita tengok bagaimana anak-anak kita, yang mana duduk orang Shah Alam, anak daripada keluarga lah, pelajar daripada Shah Alam, belajar di UM, tak boleh belajar kerana UM tutup dan begitu begini. Kenapa kita tidak buka satu pendekatan? Kalau kita kata sebab COVID ni, kalau pelajar UM, tapi dia duduk di Shah Alam, dia boleh belajar di mana-mana universiti di Lembah Kelang. Mana-mana pelajar kita yang daripada Kedah ni, belajar di Lembah Kelang, dia boleh belajar di UM kalau ada program-program tersebut. Why can't we open this? Why we are so territorial? Ini pun satu pemikiran juga. Bagaimana ingin membuka pintu itu agar kita dapat membuka seluasnya untuk belajar itu boleh menjadi satu perkara yang dimudahkan, tidak penuh dengan peraturan-peraturan yang mengekang kita. Sebab kita ambil konsep, kita nak ilmu tadi. Bukan kita nak sertifikat UM tu, kita nak ilmunya, tapi sertifikat masih datang daripada universiti dia. Contoh, faham tak tuan? Dia nak ilmu tu. Katalah saya mengajar strategic management. Of course dekat UiTM ada pensyarah ajar strategic management. Tapi kerana kekangan, contohnya lah, kekangan dia tak dapat pergi ke UiTM sebab masa itu hari ada COVID, dia attend kelas di UUM. Ataupun pelajar-pelajar UiTM nak ikuti kelas Prof Haim dalam strategic management di UUM. Sepatutnya kita boleh buka sebab online contohnya. Jadi benda-benda macam inilah mungkin satu benda baru ke depan, gerakan-gerakan ke arah
kita menggabungkan menggunakan resources kita dengan lebih strategik itu dapat kita bangunkan bersama insya-Allah. Saya juga Ustaz satu perkara Ustaz, kalau boleh kita boleh bangunkan Ustaz selama contohnya on average lah kita kerja kat UM ni 30 tahun lah lebih kurang lah 30 tahun 25 tahun 30 tahun. So kalau boleh Ustaz sepanjang tempoh dia belajar tu dia boleh belajar tentang agama Islam ini ikutlah apa sijil dia kumpul cukup satu jumlah dia dapat satu sijil. Cukup satu jumlah kredit kita bagi diploma. Cukup satu jumlah kredit kita bagi dia degree contohnya over the years. Kan? Jadi Ustaz nanti kita sit down kita fikir macam mana nak buat dia ambil contoh pengurusan jenazah ke apa-apalah contohnya sembelihan ke apa jugalah dia ambil dia kutip cukup jumlah kredit hours yang kita panggil kita bagi dia sijil. Cukup jumlah kredit hours untuk diploma, kita bagi dia diploma. Ini kita panggil terminal diploma lah, bukan diploma nak pergi minta kerja tempat lain. Tapi dia kata, ni saya kerja UM sebagai kerani. Tapi saya ada sijil daripada Universiti Utara Malaysia, daripada Pusat Islam, saya ada sijil asas apa. Saya ada diploma apa. Ini boleh buat Ustaz. Betul? Boleh buat. InsyaAllah. Kita akan fikirkan bagaimana Pusat Islam boleh. Semasa yang sama kita boleh Pusat Islam buka pintu dia untuk masyarakat di seluruh negeri Kedah dan negara untuk kita kembangkan peranan kita. Jadi Pusat Islam ni jadi satu pusat kecemerlangan pula tentang Islam itu sendiri. Untuk disebarluaskan insya-Allah Ustaz. Okey, itu dulu. Terima kasih Prof. Baik. Okey, thank you. Baik. Okey, silakan rakan-rakan semua kalau ada lagi. Prof, mungkin ini terakhir. Okey, baik. Apa pandangan Prof mengenai potensi dan juga ruang-ruang dalam ranking ataupun menjadikan universiti awam ni tersohor dan teramat di dunia dalam melihat pada universiti-universiti lain itu di Malaysia? Apa soalan ni? Apa sekali lagi? Apa potensi dan ruang-ruang yang boleh diperbaiki dalam konteks yang luas lah di Malaysia ni, bukan setakat UM. Okey, kita sebagai sebuah universiti, warga universiti, pertamanya kita kena menggerakkan keseluruhan warga kita, secara khususnya pelajar kita, menjadi researcher. Kalau di Stanford University, one of the best university in the world, daripada profesor sampai undergraduate student dia, semuanya adalah researcher. Kalau kita tak kata researcher pun, semua kita ni mestilah ada elemen dalam kerja khusus kita tu, ada elemen penyelidikan. Bukan hanya assignment cedok-cedokkan, kita kutip sana kutip sini jadi assignment. Everything that we do must based on something that is real out there, yang kita boleh garap, observe dan daripada situ kita olah dan jadikan dia satu dapatan kajian kita. So kalau tak semua subjek, but selected subjek perlu dibuat ke arah sedemikian. Jadi apabila kita dapat, ini kadang-kala kita tengok assignment pelajar-pelajar kita banyak tetapi dia hanya jadi satu latihan dan tidak ada dikembangkan. So masa have been spent for them to do research, to do some kind of readings and so on, tetapi ended up just as an exercise. Tidak dapat dimanfaatkan, tidak dikongsikan, tidak diolah menjadi satu bahan bacaan yang bernilai. Setiap tahun kita ambil lebih kurang 5,000 student. I take it a very simple percentage. 10% daripada 5,500. Katalah 500 ni the best, krim di la krim lah contoh. Tetapi malangnya 500 being diluted dalam 5,000, kita anggap semuanya sama. Sedangkan kita mungkin ada 500 yang can really produce good quality of assignments yang kita patut angkat dia menjadi satu bahan bacaan yang berguna. Jadi dengan kata lain, yang ini yang lacking ni Prof Hilal, right? Yang lacking. Dalam konteks kelompok student tu kita dah terlepas pandang. I would like to share with you. Baru-baru ni untuk mengikuti program di TISA, Sekolah Akuntansi kita, daripada 300 permohonan, my dear brother and sister, 200 daripada mereka fall flat. Can you imagine? 200 daripada 300 permohonan adalah fall flat. Dan remaining 100 pada dia punya CGPA 3.96.
Can you imagine? Budak-budak yang masuk ni, pelajar masuk ni bukan calang-calang. Masuk 4 flat. So dekat mana selama 4 tahun mereka dengan kita ni, mereka ini benar-benar diolah menjadi someone yang really outstanding. So kita kena ada program untuk acceleration program untuk pelajar-pelajar cemerlang ini betul-betul outstanding. Ini perlu ada. Dia tak boleh pukul rata. Tak boleh pelajar ni sama aja. Pelajar masuk 4 flat dengan pelajar masuk 3.0, pelajar masuk 2.75 sama aja kita layan. Yang 4 flat ni mesti ada satu track dia, yang mana track dia ni kita kata track Ferrari lah. Tetapi pelajar-pelajar yang 3.0 dan 3.5 below ni contoh dia, kita mesti ada acceleration program, enhancement program yang membolehkan mereka reach their true potential. Itu satu angle lagi. What are the program? Ini kena fikir. Apa program dia? Dan pelajar-pelajar dengan daripada below, katakanlah below 3-pointer ni, apa program dia? So we cannot apply the same program to all. Okay? Dan kita tak boleh juga terlalu fikir yang scorer ni saja sampai yang lain-lain ni kita biarkan. So kenapa saya cerita tentang student ni dulu untuk excellent? Because the future of the country is in the hand of these students, the generation that we produce, graduan yang kita produce. Kalau kita di Universiti Utara Malaysia hari ini setiap tahun produce 5,000 orang, if 5,000 is incompetence, can you imagine the disasters waits us in near future? So ini yang perlu kita bimbangkan. Jadi untuk itu, students punya development program dia, akademik dan lain-lainnya perlu dibangunkan, ditengok balik dan dibugarkan. Kepada kita pensyarah juga sama. Kita kena tengok balik kompetensi pensyarah kita. Tengok balik akademik program kita. Yang mana pensyarah-pensyarah yang kita rasakan perlu diberikan satu keistimewaan kerana kecemerlangan dia. They need to have that kind of what we call satu bentuk recognition kepada outstanding lecturers ini. Dia young and vibrant. Takkan semua kita nak tunggu cukup masa baru dia boleh promotion. Some of them they are really outstanding. Dalam pasukan bola ada 11 orang pemain Pro-Hilal. Takkan semua 11 pemain dapat gaji sama, tak sama. Ronaldo dia gaji dia lebih, Messi dia lebih gaji dia daripada yang lain-lain, but they play in the same team. So kita mesti tengok dalam konteks academic study yang mana outstanding. Dan outstanding ini perlu kita bagikan dia satu kelebihan untuk boleh dia reach your true potential. Tetapi yang average, the masses ini apa dia punya issues dan challenges. Bagaimana untuk improvise them. Scheme bagaimana, encouragement bagaimana. Same goes for those yang kelompok yang mungkin ada isu-isu tertentu perlu ditangani. So the same ideas, Prof, dengan kata lain, the same ideas go for the admin and support staff. So dengan kata lain, in order for us to become an excellence universities, our academic staff kena dengan kata lain nak mudah saya rumuskan 3 lah. Pertama, people. Kita pastikan people kita, sama ada pensyarah, pentadbir, staf sokongan dan juga pelajar kita, mesti people centric. Mesti ke arah pengupayaan sebenar dibangunkan. Kemudian the process. In order for us to be competitive, we need to look into the process, the way we do works, the way we do things, the technology that we use. Kita mesti improve on the process of doing it. Dan ketiga, in order to become a competitive university, we must performance driven. Mesti performance based organizations. Dia tak boleh by chance. Things need to made by design, by plan. Things are not happen by chance, right? Kita punya opportunity is the meeting between luck and hard work, right? The luck is actually the meeting of hard work and opportunity. Luck will come. Luck takkan datang kalau tak ada hard work dan tak ada opportunity. Kalau ada opportunity, tak ada hard work, luck pun tak datang. Kalau ada kalau ada opportunity, tak ada hard work, luck pun tak datang. Kalau tak ada opportunity, ada hard work pun tak boleh juga. So, opportunity and hard work must come together, then only luck will come. So, things are coming by design, not by chance. Thank you, Roylan.
Terima kasih di atas perbincangan dan penerangan hebat Tuan tu. Jadi sekarang ini tugas kita adalah menggilap dan mengeluarkan kekuatan masing-masing, performance driven itu. Ya, Bagaimana kita menyumbang yang terbaik. Kita nak menyumbang dengan tenaga, nak akal fikiran kita yang terbaik. Kerja buat kita itu kita menyumbang kepada yang kebaikan lah, yang terbaik yang kita boleh buat. Itu Ya. isu utama. Saya percaya sekiranya setiap individu di UM khususnya pensyarah ini dapat memfokuskan dan memberi sumbangan yang sebaik habis usaha mereka dengan sabar dan doa. UM ni akan jadi universiti yang terus hold dan ternama di dunia. Jadi kita mesti yang kata trigger benda ni. Sebagai pelajar kita menggunakan resources yang ada itu untuk menghasilkan yang terbaik. Saya percaya dengan hasil yang terbaik tu, yang endless potential tu, dia akan membuahkan kepada kecemerlangan yang hebat. Itu tak. Itu yang saya nampak. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita berpeluang untuk mendengar sendiri daripada pimpinan UUM mengenai satu topik yang saya rasa evergreen dan besar, melahirkan Universiti Awam tersohor dan ternama di dunia perspektif Malaysia. Saya percaya melalui sesi pertukaran pandangan pendapat hari ini kita dapat satu semangatlah, satu tekad dan kita faham the business of a university. The business of an individual person called an academic itu sendiri. Apakah peranan dan tugasan mereka bagi menjayakan the business of a university. Untuk makluman, di dalam chat ini ada borang untuk mengisi kehadiran. Mohon tuan-tuan dan puan-puan dapat mengisi. Nanti NCG akan diberikan terus kepada email tuan-tuan dan puan-puan. Jadi di sini terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Profesor Dr. Haim Hilman, Timbalan Nik Chancellor Pendidikan UM. Prof Hilal, ada pertanyaan di chat box tu. Ada pertanyaan daripada Encik Ahmad Ismail. Ini profesor ni. Profesor Ahmad Ismail ni. Oh, okey. Profesor Ahmad Ismail. Okey. So itulah Prof Hilal. Masyarakatkan universiti dari segi pentadbiran, pengurusan jabatan, kerajaan dan korporat di mana boleh mencapai matlamat memasyarakatkan universiti. Prof nak menjawab ke? Atau nak share pandangan Prof? Bolehlah sedikit ya. Kalau boleh saya kongsikan sikit. Terima kasih Prof Ahmad Ismail. Itulah Prof, memang kita harus bersama-sama menzahirkan peranan sebenar kita sebagai sebuah universiti. Hari ini kadang-kala saya lihat kita terlalu eksklusif. Sampai orang nak cakap dengan kita pun jadi takut sebab kita mungkin memportraykan diri kita, sorry to say, sebagai seorang yang terlalu tinggi statusnya. Sedangkan seorang guru yang hebat, dia tidak akan rasa berang atau terkilan dengan segala kekasaran yang mungkin dilontarkan orang kepada diri dia. Kan? Kerana dia tahu dia berhadapan dengan masyarakat yang berbagai latar belakang. Di sinilah peranan kita. Apabila kita turun ke bawah masyarakat, kita boleh bersama menyelami segala keperluan, kepayaan, keperitan mereka, penderitaan mereka. Kita tidak akan mampu untuk menjadi sebuah universiti yang hebat dan berjaya selagi kita belum mampu memahami akan keluh kesah dan derita bangsa kita. Kalau kita cakap kita berjaya atas paper, ranking hebat, pada saya masih gagal kalau kita masih belum faham apakah keperitan, degree keperitan rakyat dan bangsa kita. Selagi kita tak faham itu, selagi itulah kita takkan mampu untuk sebenarnya berada di hati mereka. Profesor Muhammad Yunus, saya selalu kongsi cerita ni Prof Hilal. Izinkan sekali lagi untuk tutup ni lah lebih kurang. Di mana dia kata dalam kuliahnya, dia mengajar di University of Chittagong, Bangladesh. Right? Correct me if I'm wrong, but I read this. So, pelajar-pelajar dia professor economics. Dia kata, sir, you one of the best professor in our country. We love you. You taught us a lot about economics. Dia pun rasa bangga sebagai profesor. Anak murid dia praise dia. Tetapi apabila he step out from his lecture hall
Dan dia rasa sedih tengok bangsa dia, rakyat negara dia begging on the street. Dia kata, what the great professor that people are talking about me. When I'm stepping out from my lecture hall, I see my people are begging on the street. They are homeless. So dia kata, apa makna saya jadi profesor? Orang kata hebat. Kalau di luar sana saya tengok rakyat saya, orang saya, bangsa saya masih susah dan miskin. Maka dia telah membangunkan satu model atau konsep yang membantu masyarakat the hardcore poor, yang bank pun tak nak entertain. Tak ada siapa nak layan. Dia orang tak boleh bagi collateral kalau nak bagi pinjam duit. Tapi dia fikir dan akhirnya dia telah membangunkan satu microfinancing konsep yang mana hari ini telah membantu berjuta rakyat negaranya, dan di seluruh dunia, even in our country, kita emulate the same concept, dipanggil Amanah Ikhtiar Malaysia. This is the thinking of a professor. Ini profesor yang patut jadi kita punya idola, patut jadi kita punya panduan in order for us to call ourselves professor. If we cannot change people's, if we have not done much yet for people, we should ashamed to call ourselves a professor. Sorry to say that, but it's a challenge from me, including to myself, inshallah. With that, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih Prof. Terima Di atas kasih. luahan pandangan dan juga idea tadi. Terima kasih, Jadi sahabat-sahabat, Prof. Hilal. tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana bersabar dalam sesi ini untuk mendengar kita berbincang-bincang dan kita bertukar-tukar idea fikiran mengenai bagaimana mencari kecemerlangan itu. Menjadikan Universiti di Malaysia ini tersohor. Kita belajar daripada pengalaman. Kita belajar daripada pahit manis yang kita telah lalui pengalaman ini untuk tujuan kita mendapat wisdom ke arah masa depan. Dan kita mengisi masa depan yang penuh dengan ketidaktentuan, uncertainty in the future ini, dengan pengalaman dan wisdom masa lepas. Dan saya percaya pengalaman, ilmu, pengetahuan, kesedaran dan idea yang kita dapat kupas dan cungkil daripada pengalaman-pengalaman lalu itu memberi makna besar untuk kita mengemudikan masa depan yang penuh dengan ketidaktentuan, uncertainty. Selain daripada doa tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya juga. Jadi sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Profesor Dr. Haim Hilman, TNC Penyelidikan dan Inovasi UUM kerana sudi datang dan terlibat dalam sesi ini. Bagi pihak MEC, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Saya percaya melalui sesi ini kita dapat idea baru, kita dapat memahami. Kita dapat memahami dan mengetahui benda-benda yang sebelum ini kita tak tahu. Dan insya-Allah MEC akan menganjurkan insya-Allah dengan izin Allah sesi-sesi begini untuk tujuan perkongsian idea dan wisdom itu sendiri untuk kita dan pembangunan masyarakat dan universiti kita. Di akhir kata saya ingin admin ada tak? Makno? Saya mohon supaya dapat kita onkan video untuk saya ambil print screen sesi ini. Ya. Mohon onkan video sebagai kenang-kenangan. Okey. Okey. Satu, boleh dia ada 2, 3 muka surat ni. Ada lagi kot. 1, 2. Okay, ready? Proila, bagi Yeah. kawan-kawan buka dulu. Ya. Okay. Please on your video. I think my student from UAE also comes. Okay, good. I hope you understand our discussion in Malay. Okay, 1, 2, 3. Okay. Ya, nak save. Okay. So mungkin kita ambil satu thumbs up kot.
Boleh kawan-kawan semua? Puan thumbs up Proilan. Boleh. Tam. Okey, siapa yang ambil ni Proilan? Saya ambil. Saya guna tangan Okey. kanan, tangan kiri tam. 1, 2, 3. Okey. So, okey. Okay, terima kasih. Okey. We end the session with surah recitation of surah Al-Asr, Wal-Asr and Tasbih Kifarah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and thank you very much. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima Jumpa kasih. lagi. Baik.